Tapi sekarang punya pun ada lain lah. Dia punya method dia. Macam yang diorang, macam nenek punya method dulu, deburkan semua tu, santan semua, taruhkan sayur semua dan menggelegak, dan rasa itu rencah tu ditumis darat. Macam gitu. Tumis darat. First time ni dengar lontong tumis darat. Yes. No, dia tumis darat, dah tumis. Sebab ibu yang tolong, yang masak, tolong buat tumis darat. You are listening to Ambil bau saja. Lazat. So kita dah settle kan? Dah settle rasa Johor. Okay. So kita cerita pasal family I punya pula lah kan, yang betul. selalu apa yang kita masak menjelang hari raya. Bagi you pilih satu lah. Tadi ada pilih satu. Actually ada banyak. Betul, ada bagi banyak. Bagi you satu je sebab tak cukup masa ni. Ada banyak. Salah satu yang agak penting bagi I is lontong lah. I tahu. I perasan you memang suka lontong. Lontong ni, bila kita cakap lontong, bukan sahaja dia punya nasi lontong tu. Dia complete dish lah, dengan kuah dia lodeh dan sebagainya lah. Kita kena explain juga. Takut orang tak faham. Bila kita sebut lontong kat Malaysia pun kita sebut nak lontong satu. But actually lontong tu is the nasi impit. Betul. Lepas tu dia ada kuah. Kuah tu orang tak tahu kot nama dia kuah lodeh. Alright? So kuah kuning-kuning tu. Tu lah. So nanti kita akan dengarkan interview yang second mengenai lontong ni. Tapi sebelum tu I rasa kali ni I cerita tu sikit lah asal usul lontong ni lah. Okay. So kita berbalik kepada sejarah history. Taklah sejarah mana sangat pun sebab ni just a short punya description cerita pasal lontong. Kita pun tak sempat nak buat research yang lebih panjang. Tapi apa hal pun kebanyakan lontong ni asalnya daripada Indonesia lah. Masyarakat Jawa lah spesifiknya. Betul orang Jawa punya lontong so actually asal dia sebelum guna lontong ni actually dia ketupat. Ketupat ni actually orang Melayu kan semua, tak kira lah Indonesia ke Malaysia, makan ketupat. Tahu ketupat. So dia asal dia ketupat. Tapi bila kadang-kadang ada satu masa time tu susah dapat kelapa, susah nak daun, nak anyam apa benda semua, dia buat simplify kan jadi lontong, iaitu nasi empit lah sebenarnya. So lontong ni sebenarnya nasi empit kalau ikut nasi dia. Tapi kalau kat Indonesia ni cara dia buat dalam daun pisang lah, dia gulung. So ada macam cara lah. Itu lontong. And then lontong ni makan dengan macam-macam lah, rendang, kuah lodeh apa semua kan. Lepas tu satu benda yang menarik kan pasal lontong ni, orang tua-tua Jawa lah selalu cerita, dia kata asal lontong yang makan dengan lodeh ni semua diperkenalkan oleh salah seorang Wali Songo tu. Wali Songo. Wali Songo kalau tak tahu ialah 9 orang pendakwah daripada tak sure daripada mana tapi dia datang ke Indonesia untuk berdakwah lah, sampai kan macam tak sempat nak buat research lagi tapi nama dia Sunan Kalijaga. Salah yang orang Wali Songo yang dikatakan memperkenalkan lontong ni, nama dia Sunan Kalijaga. Terima kasih kat dia lah perkenalkan. Kalau betul lah dia kan lontong sedap lah lontong ni kan. Lontong dengan lodeh tu lah. Tapi tak tahu betul. I tak tahu betul ke tak tahu. Mungkin orang boleh buat betul. PhD punya research kan. Maybe betul. Tapi satu lagi fact yang nak cakap pahala ni, dia dapat. Lontong ni dia macam nasi biryani dekat Indonesia. Sorry salah. Dia macam nasi biryani dekat India. Boleh disamakan. Kategori dia. Kalau lontong kat Indonesia ni dia macam nasi biryani kat India. Dia number one lah. Number one satu. And then daripada setiap kawasan dia ada lontong dia sendiri, version dia sendiri. Okay, bagi satu contoh. Jakarta, Surabaya ada lontong dia sendiri, Padang ada lontong sendiri, Medan ada, Banjar ada lontong dia sendiri. Lontong Banjar. I tahu. Betul. Tapi sebab topik hari ni kita tak dive into detail lah. So lontong Singapura datang daripada mana? Agak-agak combination lah. Combination I rasa sebab Singapura dulu ialah pusat mana orang semua datang kan. So tu yang
Semua kot combine. Ni sebab apa tu, Singapore dia across Johor kan. My parents kan daripada Johor. So ada basically Singapore is part of Johor lah dulu kan. Betul lah. Ada influence lah together ni kan. So cerita pasal lontong yang kita biasa dekat kawasan Johor, dia tak sama sangat dengan lontong orang Singapore tau. Okay. Ni masing-masing lah. Tekak masing-masing kan. Sebab dah biasa. A dah biasa dengan A. B dah biasa dengan B. Rasa maksud you cakap tak sama tu. Dari segi combination lauk yang digunakan, dimakan bersama lah kan. Tapi nampak macam dah makin, yang Johor ni dah boleh terima lah lauk-lauk yang tepi-tepi tu kan. Side dishes tu. Tapi yang awal-awal tu cerita sikit je. Dia very simple. Lontong dia, kuah dia cair-cair kuning. Okay. Santan. Santan, lepas tu adalah sayur-sayur di dalam, lepas tu makan dengan sambal kacang, sambal tumis, kadang-kadang dan serunding. Tu je lah. That's it. Atau kadang-kadang ada ni, bergedil. Ada tak you bergedil? Oh, I memang lebih adalah daripada kadang-kadang ikut tempat lah, ikut tempat. Tapi I suka dua-dua. Johor punya I suka mana? You punya Singapore pun I suka juga. Jadi I buat. Dua-dua I buat. I pun dah masa sejak kahwin dengan you dapat tahu yang you punya version tu. It's not bad lah. Not bad kan? Not bad. Okay, betul lah, tak so tipu kita tak nak buang masa lagi. Kita straight into our second guest. Okay, kalau you nak introduce. Okay, our second guest ni is very important to me. Okay, her name is Hajah Hamidah Abu Bakar. I call her Ibu. So bila I panggil Ibu, we call her Ibu lah. Okay, you call her Ibu. Tak, you panggil dia Bu. Bu. I panggil Ibu. Okay. So, Ibu is my mother-in-law. She's currently living in Johor. Okay, tapi orangnya daripada Singapore. Migrate to Johor Bahru dan sekarang menetap kat Johor lah. Tapi I think during the interview pun kita akan tanya-tanya lah sikit. We know more about her sikit lah pasal dia kan. So okay, jom kita dengar apa kata Puan Hajah Hamidah Abu Bakar dari Johor. So hari ni kita nak interview, kita nak berbual dengan seorang yang very important untuk kita berdua. Betul lah, important. Beliau seorang beliau ke? Betul lah. Nanti dia my mother-in-law, mak kepada my husband. So ibu saya. So I panggil ibu. So dalam discussion ni mungkin kita orang akan dengar perkataan ibu selalulah kan. Alright, so boleh testing suara sikit lah ibu kan. So boleh perkenalkan diri sikit tak? Sikit je. Okay. Assalamualaikum. Saya Hamidah binti Abu Bakar. Okay. Saya duduk di Johor Bahru. Tapi saya dah okay. Memang daripada Johor Bahru ke ibu? Tak kan? Tidak. Saya berasal dari Singapura. Betul. Tu yang betul tu. Asal Singapura. Tapi menetap di Johor, betul? Orang Singapura. Johor Bahru. Lama saya duduk di Johor Bahru. So, okay. Tapi kira orang Singapura lah. Saya masih lagi Singaporean. Tapi saya penduduk tetap di Malaysia. Dapat PR. Alhamdulillah. Selagi kerajaan Malaysia izinkan saya duduk di sini, sudi menerima. Alhamdulillah. Janji saya tak ada buat apa-apa. Salah. Betul. Undang-undang. Alhamdulillah. So ni nak tanya, ni sebab kan alhamdulillah both of our families kan, Sarah punya family dengan Yazid memang suka bab makan. So bab masak, makan semua kan. So bila kita teringat lontong, kita ada dua version selalu, lontong Johor, lontong Singapore. So nak tahu juga daripada ibu punya pengalaman, experience kan. Pada ibu apa tu lontong? Lontong. Baiklah.
Sebelum mulanya, Ibu ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anak-anak nanti Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lah diizinkan Allah dapat Ibu bersama dengan korang setidak sikit pokpek apa Pokpek dengan anak ibu dia. Nama bagus tu, Pokpek. Okay. Pokpek kan orang akan cakap kali pokpek lah tu macam cakap macam belete-belete banyak cakap lah. Yelah tahu. Kan? Okay. Bagi So idea. ibu rasa apa lontong tu? So balik pada soalan tadi balik lah. pada topik kita tu apa tu lontong, lontong tu sebenarnya dia namanya lontong tapi sebenarnya dia daripada nasi empek tau. Dia panggil nasi empek, kita dulu panggil nasi empek. Tapi sebenarnya kita tak panggil nasi empek tau di Singapura kita panggil lontong. Lontong. So nasi empek tu lontong. Okey. Tapi dia lontong, nama tu kira dia lontong kira nasi empek tapi dia makan bersama adalah dia punya tu kuah lodeh macam gitu. Tapi nak cakap pasal lontong, cara pembuatan buat dia memang kalau dulu memang payah. Jadi kalau sekarang ni tengok dah siap dah kata orang yang instant punya, you beli apa-apa ini boleh rebus dapat lontong kan macam tu tak? Yang pre-pack. Yes, macam-macam jenama lah sekarang ada kan, macam-macam lah kalau kita nak sebut nanti dia orang tak berhenti kan. Okey, lontong tu kalau dipikir kalau nak ingatkan dulu masa saya ibu dulu masa budak-budak lagi lah habis tolong nenek ibu yang buat nanti dia beras daripada beras tu nanti dia masak tapi bukan macam masak nasi. Masak nasi kan macam kurang sikit air dia dah jadi nasi. Tapi kalau lontong ni dia kena lebihkan sikit supaya dia jadi macam bebek lembek kan gitu. Okey, berapa ibu tahu macam apa dia punya ratio tahu banyaknya macam mana? Itu dulu ibu tak tahu actually ibu punya mak yang nanti dia masak tapi yang ibu selalu ibu tengok lepas masak dia minta tolong daripada macam sudik ke ada bentuk apa dia so ibu tepuk-tepuk macam tapi kita pakai lesong tau tepuk betul ingat kasih dia betul mampat betul mampat betul dia baru cantik kan then lepas tu baru letakkan dalam tempat dulang ke macam gitu and then tapi sebelum tu dia lapiskan dengan kain panggil macam kain kasa tau warna kain kasa betul kain kasa putih kan dia bentangkan kat dulang ini yang mana ibu dah tolong dah ibu tahu nampak sendiri buat sendiri kan okey lepas tu dia bentangkan kat dulang gitu dah letakkan nasi empek tu lontong tu sudah dimasak dah cukup betul-betul dah ditekan dia tumbuk dia mampat tumbuk gitu kan okey mampat and then keluarkan ingatlah kita dia tolong nenek tu tolong ibu punya mak angkatkan sikit terlepas kena tangan kita melepuh panas dia punya lontong tu kan panas dia kena buat masa panas-panas kan yes okey lepas tu dah letakkan dah kita rata-ratakan so okey kita lagi rata-rata kita balutkan dengan kertas pula kain tu kasa tu kita dah balutkan tu kita betul-betulkan tahu tak nak kasih dia mampat lagi pakai punya apa kalau awak tahu kalau korang semua tahu kalau Sarah dulu pakai buku dulu kita hempap dengan lesong tu lesong hitam punya tak cukup dia punya ni sekarang ni kau nak tahu pakai apa penggiling batu giling batu giling punya batu tu giling punya base tu lah base berat tu bukan penggiling dia punya badan punya square tu yang rectangle tu betul lepas tu kamu macam kerja berat lah penat tu empapkan kat atas dia baru cukup maknanya itu dah cukup dah sudah kita buat pun malam tau besok nak pakai ni nak guna takut buat awal basi betul tapi bila ingat tu nak angkat tu kekek ibu dulu agaknya semua suruh ibu tapi jadi ingat nenek angkatkan tu ni dia marah-marah pun buat jugalah kan kena takut buat banyak ke angkat tu benda ni buat berapa dulang buat satu dulang tu je bila dah once dah tiba tu dia besar lah macam square gitu bentuk besar lah dapat banyak lah untuk satu family kita adik-beradik ramai jadi mesti nak lebih okey lepas tu dah tapi itulah dia punya cara yang lontong cuma ketika itu masa itu tak ada nak buat ni kan kalau sekarang ni dah ada pakai apa pakai yang macam tahu tak yang macam nak panggil lontong daun pisang dia macam bulat macam silinder tu kan sedap tu betul
Itu sebelum tu dulu tak ada itu. Bila dah lama-lama senang. dah keluar dia jual dekat Geylang. Lu ingat kalau hari raya dia orang jual banyak berapa batang dia pakai kelongsong tu lah. Tahu macam itu Sarah rasa itu influence by Indonesia Indonesia kan? punya cara. Yelah, boleh jadilah. Dia letak santan kan yang tu. Tak juga. Tak Malam tak tahu pula. Tak tahu Kita tak ada pakai santan. Itu dah macam lemang. Lepas tu nak ceritakan yang lontong yang nenek buat tu cara style macam itu. Bila besok ni besok pagi ni bila kita nak makan kena buka, nanti kena angkat lah tu balik tu semua semua. Lepas tu kita buka, bila potong cantiknya, bentuk dia halus. Faham tak? Halus tu yang penting kan. Sebab dah mampat tu. Dia tak nampak dia punya butir-butir nasi tu tau. Dia macam betul-betul macam senang cerita kalau sekarang ni kita buat tu tepung beras, kita nak masak ke apa kan macam nampak putih cantik gitu kan. Macam itulah cantik dia. Faham? Habis berapa ibu guna? Berapa? Tak kisah. Dulu tak tahulah masa time nenek dulu buat, kita tolong saja. Ini yang pengalaman ibu masa time dekat dulu masa kita kecil-kecil lah. Taklah kecil, umur masa 13-14 tahun macam itu. Kalau kecil pun tak larat. Macam itu. Jadi tapi memang tu lah tu lontong lah tu, nama lontong tu ada nasi empit. Jadi dia nasi lontong. Sekarang ni dah macam-macam. Okay, kalau cerita pasal dia punya kuah pula macam mana? Kuah lodeh tu. Kalau kuah lodeh tu yang ibu ingat lagi lah kalau nenek buat, tapi ibu kena tolong lah, nak kena siang-siang pakai sengkuang, pakai kobis, kacang panjang, keledek. Lepas tu suruh, lepas tu tahu tempe, itu wajib tu tahu tempe macam itu. Sedapnya. Jadi ibu tolonglah siang-siangkan sayur-sayuran tu semua, taruh tempat. Nanti dia punya rencah dia, nenek dah letak, ibu tolong apa? Tolong menggiling. Dulu mana ada mesin blender ada. Giling cili. Dia punya rencah. Rencah. Dia punya rencah. Giling dia punya ikan bilis, lada udang kering, sikit bawang, serai lengkuas titik. Itulah dia punya ingredient dia tu lah. Tapi giling-giling kita, tapi sekarang punya pun ada lain lah. Dia punya method dia. Macam yang diorang, macam nenek punya method dulu, deburkan semua tu, santan semua, taruhkan sayur semua dan menggelegak, dan rasa itu rencah tu ditumis darat macam gitu. Tumis darat. First time ni dengar lontong tumis darat. Yes. Dia tumis darat, dah tumis sebab ibu yang tolong, yang masak tolong buat tumis darat. Macam gitu. Tapi nanti yang sebelah periuk tu dah dia punya sayur-sayuran tu semua dah cukup, dah masak, dah cukup rasa. Jadi sambil kecilkan apikan tu, sebelah ni sekali kita tumis lah darat punya ramuan-ramuan tu. Dan tumis dah wangi, taruhkan daun salam, serai lengkuas titik semua. Dia dah wangi, dah cukup, borkan tempat dalam periuk tu, baru kacau. Nice. Tapi sekarang punya cara yang lain tu diorang tumis. Dah tumis baru masuk santan, masuk campur, masuk macam masak shortcut lah, shortcut macam biasa je. Tapi kan kalau nak ikutkan cara yang tumis darat tu lebih sedap pada kita lah, dekat kita dulu Yalah. Tak apa. Kan? Best. And then, kalau dulu kita ambil dulu masa time kita dulu, masa budak-budak dulu, kalau makan lontong tu dengan kuah lodeh, serunding, sambal tumis sahaja. Itu kira yang basic. Itu lain tau. Yalah, tu kira yang basic lah, yang tak ada yang macam tambah ayam, rendang ke apa, tak ada semua. Ya, betul. Telur tak ada? Telur rebus? Sambal kacang, sambal kacang ni memang wajib sebab my father suka, dia minat tu, wajib mesti buat. Kalau nenek tak buat, memang dia tak buat, dia marah, dia akan merajuk sambal kacang tak buat, sambal kacang tak buat, dia cakap. Kaki makan tapi bila dah kita semua dah membesar, dah rumah tangga, kita dah sampai ke saat ini, baru perubahan tu. Kalau makan lontong dengan lodeh dengan apa? Sambal tumis, bukan sambal tumis biasa, sambal tumis sotong. Mesti ada sotong tambah. Sotong kering. Sotong kering. Sotong kering. Yes. Itu pernah ada lagi satu interview ni nak belajar pasal sambal sotong tu. Apa? Kalau cerita lain lah. Cerita lain. Sotong tu tak main sotong kembang tak main, sotong kering. Tahu itu pun tedious work. Kering pun bukannya murah lah harga dia. Ya.
bukan murah, and then bukan senang nak mengerjakan dia, nak menyang dia, nak bersihkan dia kan. Itulah saja. Tapi sebenarnya ini berdasarkan pada arwah suami ibu, ayah, dia tak suka kalau buat samad dengan sotong pakai sotong kembang, dia suka sotong kering. Faham tak? Lain betul. Itu je lah jadi pengalaman ibu masa dulu. Tapi lontong tu sebenarnya nasi empit makan dengan kuah lodeh. Alright. Sebab kita biasanya kalau kita order kat menu dekat ni Malaysia ke kan ataupun Singapore, dia sebut lontong. Jadi macam sebab kita tahu lontong tu yang nasi empit tu kan. Cuma mungkin tapi dia seluruh makanan tu lah dish tu. Satu dish tu memang lontong siap dengan kuah lodeh dengan serunding apa sambal. Okay. So tu dah tahu resepi, dah tahu kita sikit method kan. So ibu rasa lah kan macam compared to dulu and sekarang, of course ada banyak beza dari segi taste ke apa kan. So ibu punya pendapat apa? Ada tak banyak beza ke macam tu? Ya, memang lagi-lagi tekak ibu ni macam bukan tekak ibu je lah. Ada segelintir orang-orang Singapura lah. Diorang mengatakan memang payah nak dapat yang especially kat Johor Bahru, tapi ada tempat-tempat tu yang memang rasa dia memanglah terasa lah kita makan. Tapi kebanyakan orang cakap macam mana pun nak balik tak sama. Sedangkan anak saudara ibu pun salah satu tu dia kalau pergi Singapura dia kata nak makan lontong sebab dia kata lontong tak sama kan, tak hilang lah. Macam gitu. Habis tu kalau tu lontong, kalau ibu punya pendapat tentang makanan zaman sekarang, macam mana ibu rasa? Zaman sekarang macamnya makanan lain-lain lah. Makanan kan sekarang ni banyak macam-macam makanan style baru lah, itulah ini kan, fancy semua. Apa pendapat ibu lah pasal tentang makanan-makanan yang ni semua? Boleh terima ke tak boleh terima ke? Dia gini, sebenarnya kalau untuk budak-budak yang jalan remaja ni pada diorang, mungkin of course sekarang memang makan sedap lah pada diorang kan. Tapi pada ibu lah, memang takkan sama lah dapat yang barang-barang yang lama-lama. Contohnya macam mi goreng mama, macam mira, makanan yang dulu-dulu kita tak dapat makan banyak, kita makan sikit je tahu, kita tak mencukupi. Tapi bila sekarang kita boleh makan banyak tapi tak sama dengan taste, betul-betul tak sama. Apa yang tak sama tu? Jadi pendapat ibu tu mungkin cara diorang memasak, cara dia punya ingredient dia apa, macam gitu. Sebab kalau nak cakap pasal memasak ni, saya ibu cakapkan kalau memasakkan semua orang boleh pandai masak. Siapa pun boleh masak. Boleh masak lah, bukan pandai tak pandai. Tapi yang pentingnya nak merasa makanan tu yang susah sikit payah, itu saja. Okey. Betul. Sebab contoh kalau asam pedas, sambal tumis ke apa kita masak. Asam pedas. Taruh ni. Tu asam. Rasa tu garam siapa. Tapi bila kita nak rasa tu macam asam pedas punya betul-betul rasa, itu memang kalau orang tak betul-betul pandai, dia susah nak dapat macam itu punya. Betul. Faham tak? Faham. Maknanya dia kena pandai adjust. Andaikan macam itu. Penting ada guru juga. Apa dia? Penting kena ada guru lah. Bukan guru lah, maknanya ada macam mentor. Tak, ini je. Dah satu guru. Yang kedua itu yang pentingnya air tangan, itu yang penting. Air tangan orang kata. Air tangan dia. Practice makes perfect. Yalah. Air tangan tu masing-masing punya lah. Kita pun tak tahu. Macam ibu boleh cakap, makcik ibu, my aunty-aunty kat Singapura, memanglah diorang punya, my aunty yang kita sulung tu, kita panggil makcah. Dia lagi tak selalu masak tau. Dia orang dia macam, dia faham-faham sajalah. Kita banyak semua orang. Dia macam duduk relax. Tapi sesekali dia masak nasi goreng ke apa, punya lah sedap. Sesekali masak. Air tangan dia lah tu. Yang penting air tangan dia. Itu sajalah yang ibu boleh cakap. Ada orang dia taruh macam-macam. Itu ini. Special. Tapi bila makan, tak ada nothing special macam gitu kan. Faham tak? Okay. Tapi ada satu tak makanan yang macam ibu rasa sekarang punya makanan yang dulu tak ada tapi ibu suka lah. Dulu tak ada. Sekarang kita modern punya makanan. Kira masa zaman ibu tak ada, zaman dah besar pun tak ada, tapi sekarang ni umur sekarang ibu ada tak satu food yang ibu suka lah? Apa? Apa? Cuba lah. Tapi contoh. Nanti tahu. Tapi ibu tu
yang sebenarnya tak pemakan sangat tau. Kita tak suka itu ni. Tak adventurous. Tapi kalau once benda tu tak apa-apa benda makan ibu suka, ibu makan banyak. Kalau benda tu ibu tak suka pun bagus pun ibu tak makan. Lagi satu, ibu tak berani nak merasa. Macam sekarang kadang orang tanya ibu, you all pun kadang pernah tanya, rasa ni sedap. Ibu macam tak berani. Dia macam tak berani nak merasai gitu, faham tak? Tapi sebenarnya tak ada lah. Kalau makanan tu apa yang buat diri ibu, apa yang buat punya sedap? Benda tak tahu nak cakap. Ibu mungkin suka fish and chips. Mungkin makanan orang barat ke apa ke yang tak belum. Okey, for your info kalau makanan barat sebenarnya ibu suka macam kalau daging ibu suka kambing. Ibu tak suka lembu. Tapi kalau makanan western you makan yang apa ke chicken chop, ibu suka fish and chip itu saja. Fish and chip. Fish and chips. Betul. Fish and chip. Kita tahulah ibu kita kan dia suka fish and chips. Tapi bila cakap pasal fish and chip, ibu ingat lagi kita masa dekat UK dulu ingat kat mana tempat tu mana aku nak ingat. Tapi kita makan fish and chip dia punyalah sedap. Sedap kan? Kat sini memang yang dekat food court tu. No, bukan food court. Kat tepi laut. Tepi laut. Tepi laut yang dekat tepi laut lah. Kita bawa ibu Great Yarmouth kot macam tu. Okay. Macam rindu pula. Nanti insyaAllah akan dizikir. InsyaAllah. Amin. Itu je lah. Okay. Itulah yang ibu dapat boleh sharekan benda yang inilah. Tapi memang betul lah susah lah sekarang nak dapat makanan yang sedap. Yang dulu mak kita punya, kita punya keluarga. Macam sekarang bila balik fikir macam merindui gitu tau. Tak nak nanti nangis. Tak nak nangis kat sini. Kita happy-happy saja. Tak nak nangis. Nak happy-happy. Sebenarnya kita nak happy-happy Tapi orang macam mana pun ibu beruntung bersyukur yang ibu dianugerahkan dapat anak menantu yang pandai masak. Alhamdulillah. Oh my goodness. Alhamdulillah. Syukur. Ibu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Bukanlah pandai ke tak pandai lah. Cuma kita nak masak itu je. Minat lah. Memanglah pandai ni siapa pun. Semua orang tak pandai. Daripada kita ambil tahu kan. Ambil tahu lama-lama jadi pandai kan. Jadi kalau ada orang pun dia dah tahu tapi dia malas ke apa dia tak pandai lah. Lama-lama dia tak pandai. Betul tak? Betul. Okay. Itu je lah. Thank you. Maaf lah kerana apa-apa yang tak tenang. Itu je lah. Terima kasih. Okay, thank you so much Ibu. Okay, kalau ada masa lagi kita akan panggil lah lagi. Untuk topik lain, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay lah. Ibu punya interview Alhamdulillah berjalan lancar. Diorang ni first time actually. Both my mother and my mother-in-law kena interview. Tapi kita orang dah cakap dah. Sempoi-sempoi je. Tak mau macam formal sangat kan. Tapi biasalah diorang tak biasa kan. Okay, from her interview tadi, apa yang kita discuss tadi kira I pun rasa macam my mother-in-law ni is one of my mentor lah. Okay, dia memang expert masak, dia memang expert macam-macam bidang jugalah. Okay, so kira mak kedua lah. Okay, faham tak? So tadi dia ada sebut juga kita kena, dia ada masa nak tumis tu ada dua cara kan. Satu kita recall balik macam biasa, tumis macam biasa. Another one is dia kata rebus semua yang santan dengan sayur-sayur tu, yang kita tumis darat. Tu satu benda yang actually I pun baru tahu. Yang bukan baru tahu method tu, baru tahu method tu digunakan untuk lodeh. Sorry. Betul. So maknanya kan tumis darat ni memang orang dah lama guna. Tapi satu je maybe ibu tak sebut tadi. Okay, tumis darat tu, lepas dah tumis darat kita cepat-cepat masukkan dalam kuah tu. And then kita buat apa? Kita cepat-cepat tutup. Jangan bagi expose kuah tu dengan udara supaya dia serap semua kat dalam pot tu, and they infuse lah all the flavours inside. Betul. Rasa tu standard prosedur untuk tumis darat. Lagi lah kan. Sebab I ingat lagi masa cuma kadang mungkin orang tak tahu apa tu tumis darat, itulah cara dia. So tumis darat ni tadi macam dah explain tu, bawang, halia, bawang putih semua you tumis asing lah. Darat tu maknanya kan laut darat. So darat you tumis asing, laut you tumis asing.
So you gabungkan lepas tu. Dia tak basah kan. Dia tak basah. And then obviously dua-dua ni memang buatkan lauk especially yang ada santan ni tahan lama. Bukanlah nak kata just because of that dia tahan lama, tapi kita kena also make sure yang bila ada santan kita kena selalu panaskan sikit-sikit kan. Okay. And then lagi satu yang maybe I tak tahu tadi ibu ada cerita tak pasal macam mana nak, yang I ingat lah masa ibu ajak I buat lontong ni, lodeh, macam mana nak kasih dia nampak berseri. Berseri-seri macam macam pengantin, tak adalah. Ibu ada cerita, Sarah pergi ambil minyak sambal sotong yang kita masak tu. Kan kalau sambal sotong ke sambal tumis ke whatever lah. Sambal yang merah tu lah kan. So nampak ada sambal kan, kita kadang tumis sambal pun minyak berladung kan. So daripada kita buang terus ke semua, ambil sikit kita tabur lah atas lodeh tu. Tabur tu masa bila dah lepas dah masak last lah. Last lepas tu tutup lah sekejap. And then you akan tengok kan, nampak dia cantik bila kita gaul balik, dia ada merah-merah kuning gitu kan. I pun ada satu tip ni actually daripada ibu juga. Tapi I rasa ibu tak mention tadi mungkin lah. Apa dia? Ke I lupa juga? Tak, I rasa you tahu. Tapi kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi ada reason dia. What is dust? Masa kita nak kisarkan bahan-bahan tumis kan, tips dia kalau ibu bagi dulu, kita letakkan sikit tempe juga untuk dikisarkan sekali. Okay. Itu kadang kita buat, kadang tak lah. Sebab ada reason juga takut basi. Basi cepat. Sebab kita fikir. Tapi ni tak tahulah whether, macam I rasa tempe ni dia membuatkan lodeh tu lebih rich, lebih pekat. Sebab tempe soya kan. Mungkin itu. Kalau you tak ada, masuk soya bean. Air soya bean sikit ke kan? Boleh je kan? Maybe boleh. Why not? Kita cuba kan. Kita yang membuatnya. Betul tak? Tapi tu tips yang I macam masih lagi tak buat, tak ni lagi lah. Kita kena ambil tahu kenapa. Kita tak faham lagi. Maksudnya kenapa faham dia jadi macam lebih baik. Tapi mungkin yang apa I cakap tu lah. Okay? Macam dia kasih kita lebih umami flavor kan daripada tempe tu. And then bagi rich lagi. And then bagi kuat, bagi pekat sikit. Sebab apa? Macam contoh you letak buah keras kan. Dia punya function is to pekatkan the kuah, right? So maybe dengan adanya tempe ni, tempe tu yang fresh lah. Tempe fresh bukan goreng kan. Campak sikit lah kan. Bukan. Betul lah. So satu je kena be aware bila kita letak tempe fresh tu, kita kena masak lama sikit lah so takut basi cepat. Yelah, still pasal yang tumis tu kena macam biasa lah. Okay, so Alhamdulillah dah 2 topik berkenaan makanan untuk hari ni, laksa Johor and lontong / lodeh. Alright, so I hope untuk diri I hope everyone who listens to our podcast today dapat resap dapat absorb kalau tak sikit pun, kalau tak banyak pun sikit lah knowledge, tips yang our parents jadi satu benda yang positif lah kan untuk didengar lah. Ini semua bukan ada betul ada salah. Betul sebab kan pada I macam masak ni subjektif. Kalau you all ada petu-petu daripada your parents, your mak atau mak mentua atau bapa you kan, all punya family ada untuk menjelang raya kan selalu masak benda yang tak pernah orang dengar ataupun lain daripada lain kan, you can drop us a comment. Sebab okay, ni cerita pasal lain daripada lain ke apa kan, sebab bila kita dah dibesarkan dalam satu family tu, kita akan sukalah masakan family kita. Betul tak? Itu just itu yang biasa je lah. Kita kena hormat. Macam I dah berkahwin dengan you, Alhamdulillah I hormat you all punya way of cooking. Betul, and itu you penting. pun suka sebab kita tak boleh nak cakap macam you salah buat. Sebab you tak suka benda tu, you rasa tak sedap kan. Itu tak betul rasanya. Ada satu laksa Johor yang dekat Malaysia ada orang buat ini takut macam ada orang question dia lah. Dia buat laksa Johor, dia punya topping tu dia letak keropok ikan. So orang question lah, okay, it's not authentic, it's not apa, I dah melirik dah. Tapi ini I nak bagi tahu contoh lah kan. The reason dia perkenalkan laksa Johor tu is
apa yang dia rasa sedap bila dia hidangkan dekat orang. Orang kata sedap dengan adanya keropok tu. Sebab itu dia dibesarkan dengan adanya keropok. Tapi kita tak boleh surprise. Kita don't be surprised bila kita tanya dia. Betul. Itulah yang dia anggap autentik. Sebab itulah yang dia belajar daripada family dia kan. So saya cakap kita susah benda nak cakap yang betul-betul autentik macam mana. Sebab kita sendiri pun tak ada rekod bertulis kan yang macam mana sebenarnya autentik. So kita kena open lah. Okay, so kepada pengarah-pengarah filem di luar sana ya, cubalah sikit perkenalkan makanan-makanan Malaysia ni dalam you punya filem ataupun you punya drama TV lah. Kita bukan saja tunjuk macam dia makan tengah makan nasi lemak. At least fokus pada nasi lemak tu. At least sebutkan sikit nama makanan apa. Tengah saya tengok nasi lemak ni makan sambal sotong sedap ke apa. Cubalah terapkan sikit. Bukan apa tau. Dia bukan saja membantu filem tu lagi nampak best lah sebab ada food kan. Bukan saja tu, dia mengundang orang lain yang watch that film to actually telan Elio lah. Dia ambil bau je dari jauh, mana boleh, dia kata dia nak try lah kan. So bila dah ada feel nak try tu kan, kita dah encourage dia untuk cari makanan-makanan ni kan. Ada nampak dah a few influencers yang duduk dekat Korea, duduk dekat Jepun, dia cuba kita punya makanan menjadi pula tu sebab dia follow contoh resipi yang bagus lah kan. So bila dia cuba, wah, lagi macam power pula. Sebab tu kadang macam ada effort orang nak share walaupun kadang-kadang resepi tak betul. Tapi I okay je sebab apa dia punya effort tu ada kan. Resepi kita bercari. Macam sedih pula kan. Tapi I memang sedih part tu. So I ulang lagi sekali kepada pendengar yang macam maybe nak buat filem ke kan, buat drama apa ni, cubalah masuk at least lah nasi lemak tu. Kalau nampak masukkan what is nasi lemak. Ada orang makan roti canai, apa tu roti canai? Sebab setakat ni I tak jumpa lagi lah tak jumpa. Malangnya lah. Malang adalah cerita pasal makanan. Macam contoh maybe dia fokus cerita pasal competition masak-memasak tu okey lah, tu ada satu lah ada kan topik lain tapi just nak sentuh sikit. Satu cerita tu pasal nasi biryani gam kan dengan family dia. Tapi itu gaduh mula dah apa kata excited dah. Okey lah effort ada tapi tak spesifik kepada nasi biryani tu. Tak banyak info yang kita dapat pasal nasi biryani gam. Contoh kalau macam Korean food tu ada satu keluar drama je dah lah, drama tu best. Lepas tu pula dia makan, dia tunjuk kan benda tu. So orang macam nak makan tu. What is that? I want to try that food. Tak apa. Wah, I geram. Harap in the future benda ni dapat berubah lah. InsyaAllah. Okay. Alright. So to close our podcast today, so kita nak thank you very much lah kepada siapa yang dah mendengar sampai at this point ni. Thank you very much. Your support tu memang kita appreciate very much lah. You punya support tu encourage us to create even more content in the future. Yes. And kita harapkan you dapat share lah, give us feedback, share to your friends and family. Kan, subscribe kalau dekat YouTube ataupun dekat mana-mana yang boleh subscribe tu. Hopefully kita akan keluarkan better content lah next time. Tunggu next week pula next week kita akan episode talk about Ramadan the same thing edition. But it's around kuih muih pula. Kuih muih kan? Kuih muih yang kita prepare lah. Traditional ke tak traditional lah. Okay, untuk hari raya yang kita prepare masa Ramadan lah. Okay, alright, last but not least, thank you again from myself, and I hope everyone has enjoyed listening to us. And siapa yang berpuasa, selamat berbuka hari ni ataupun bersahur, bergantung pada bila you dengar podcast ni. For non-Muslims, thank you again for listening to our podcast, and I hope you guys enjoy Ramadan, like going to the bazaar, or engaging with Muslim people, or how to fast and how to berbuka. Kalau you all pergi bazar Ramadan, ingat-ingatlah kita orang kat sini tak ada bazar Ramadan. Siapa yang dah baru cuba berpuasa tu, for non-Muslim, I congratulate everyone and good luck. Bye. Assalamualaikum. Bye.